Wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pada pagi ini, dan hari ini Allah izinkan kita untuk masuk pada hari yang ke 18 lah, 18 Ramadan. Maka mari kita lahirkan rasa syukur betapa besarnya nikmat berada di Ramadan ni. Yang kita pernah dengar Rasulullah sebut dalam hadis kan. Dia kata kalau kita tahu, maksud dia lebih kurang gitu kan. Kalau kita tahu apa ada pada Ramadan ni, maka manusia akan minta semua bulan ni nama Ramadan. Kalau tahulah. Malangnya tak tahu. Ada benda memang tak diberitahu, tapi dia kata banyak kelebihan. Begitu je lah. Kalau tahu, semua orang kata biarlah hari-hari ni Ramadan. Maknanya mesti ada benda yang besar. Macam juga Rasulullah kata, kalau engkau tahu kelebihan sembahyang subuh dan sembahyang isyak ke berapa, gitulah berjemaah, engkau akan datang walaupun terpaksa merangkak. Lepas tu ada orang sakit-sakit pun datang masjid. Kita tengok dulu ada berapa orang yang ada dalam cerita dalam AB kan, tak sakit, guling-guling datang juga masjid sebagai jemaah. Kenapa? Rasulullah kata gitu, kalau kau tahu. Maknanya mesti ada kelebihan yang sangat besar lah. Jadi syukurlah kita dapat duduk lagi di Ramadan ni, walaupun baki dia mungkin dalam tinggal 12 hari lagi. Mudah-mudahan kita dapat membuat pecutan yang terakhir ni dalam keadaan pecutan yang sangat baik. Okey. Sebagai ilmu sedikit ni yang saya nak tunjuk ni pada pagi ni. Okey. Dalam berperang dengan nafsu ni, apa yang kita kena buat? Kita kena kenal dia. Kenal dia supaya apa? Kita tahu dia ni siapa. Dan bila kita tahu dia ni siapa, kita kena ambil perhatian dekat dia. Bukan ambil perhatian untuk kita belai dan jaga. Kita kena hati-hati dengan dia. Kita kena hati-hati dengan dia. Satu, nafsu ni dikatakan musuh. Musuh ni, bila kita kata musuh, patutnya kita jangan layan dia. Kita kena perang dia. Kenapa? Itu nama dia musuh. Itu nama dia musuh. Nombor satu, dia adalah musuh. Musuh yang merosakkan manusia. Musuh yang menjahannamkan manusia. Musuh yang menggagalkan manusia daripada dapat rahmat Allah. Musuh yang menggagalkan manusia daripada kaki melangkah kepada syurga Allah. Ini nama musuh. Ini nama musuh. Macam mana kat dunia kalau ada musuh, kita tak boleh kawan dengan dia. Sebab nama dia musuh. Jadi musuh ni dilawan kan. Itu nama musuh. Jadi dia musuh batin. Lepas tu dalam Quran, kalau kita kumpulkan, ulama-ulama telah kumpulkan, dikatakan orang Islam ni dia ada 5 musuh pada diri dia. Sama ada dia tahu atau tidak. 3 musuh ni nama dia musuh zahir. 3 musuh zahir, 2 musuh batin. Yang saya pernah sebut dulu ni. Musuh zahir ni apa? Pertama, dikatakan orang kafir yang menentang Islam. Ini musuh. Tak boleh kawan dengan dia. Nombor 2, dikatakan orang munafik. Ini musuh juga, ini musuh zahir. Dia depan-depan dia kata dia suka Islam. Tapi belakang dia hentam Islam macam-macam. Ini nama munafik. Jaga-jaga ni, golongan ni. Nombor 3, orang Islam yang hasad dengki. Dia orang Islam tapi dia dengki. Memang ada golongan ni. Dia dengki tengok Islam ni maju, dia dengki. Dia rasa tak sedap hati betul. Dan dia cuba gunakan dalil apa benda semua untuk membenci golongan agama ni. Ini nama dia orang Islam yang hasad dengki. Nombor 4, itu nama dia nafsu. Nombor 5, itu nama dia syaitan. Jadi nafsu ni dia ada dalam senarai musuh orang Islam. Lepas tu kalau kita tak treat dia, kita tak
layan dia sebagai musuh, ikut pula cakap dia, tu jadi kawan tu. Jadi menyalahi lah sepatutnya. Itu ayat Quran tu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, kerana sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan. Ni nafsu ni. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa sifat dia ni? Dalam Quran dia kata, dia suruh manusia, bawa manusia pada jahat. Inilah makhluk yang kita lawan sekarang. Bukan sahaja pada bulan Ramadan, tetapi juga bukan pada Ramadan pun kita lawan. Cuma Ramadan ni kita lawan dia dengan kaedah yang dia ajar, mengurangkan makan, dan juga yang kita dah cakap dulu, membebankan diri kita ni dengan melaksanakan ibadah. Satu kurang makan, satu bebankan dia dengan ibadah. Sebab tu saya kata jangan buat tarawih 8 rakaat dah. Mesti buat 20 kalau nak lawan dia lah. Mesti buat 20. 8 ni mungkin tak rasa lagi perlawanan. Mungkin baru nak berlawan. Dekat ke-8 tu baru nak berlawan. Tapi kalau kita buat 20, baru kita rasa. Baru masa tu ada perlawanan. Baru nampak dia dah lemah. Baru nampak dia dah kata, dah lah tu cukup lah. Besok nak kerja dia kata. Dia bagi alasan kerja lah, biasa dah. Malam ni Sabtu. Semalam nonton Quran. Hari Rabu malam tak kerja. Pun tak buat 20 juga. Dia kata dah lah penat pula. Ini alasan biasa yang diberi. Dia kata dah lah anak pula. Dah lah sibuk pula. Dah lah kerja pula. Ini semua alasan yang diberi. Kalau kita menurut apa yang dicadangkan, nafsu cadangkan, apa yang dia selalu sebut dengan kita, menyebabkan apa? Menyebabkan kita tak jadikan nafsu ni sebagai lawan, tapi menjadikan nafsu ini paling takut sebagai kawan. Dan lebih mengerikan, Allah kata dalam Quran, ada orang yang mengambil nafsu sebagai Tuhan, bukan kawan lagi dah. Kenapa? Diikut dia cakap. Diikut je apa nafsu cakap. Ni sangat bahaya ni. Sangat bahaya Apa Allah cakap tak ikut, nafsu cakap diikut. Mana nak dapat cinta Allah? Lepas tu kita dah cakap dulu kan, yang kita kata yang selalu disebut ni. Ulama kata ada 10 jalan untuk mendapat cinta Allah. Kan saya dah sebut dulu kan. Kalau kita ulang-ulang secara ringkas, apa? Baca Quran, lazimkan zikir, amalkan sunnah, duduk majlis ilmu. Ingat tak dulu cakap dulu? Buat apa Allah cinta, tinggal apa nafsu suka. Ada 10 perkara kan. Bangun malam baca Quran disudahi dengan bisikan-bisikan taubat. Luluh hati depan Allah ketika solat. Menghalang diri daripada dosa kerana dia adalah hijab cinta antara engkau dan Tuhanmu. Duduk dengan ulama dan mengambil nasihat mereka. Ada 10 perkara tu. Salah satu je, buat apa Allah cinta, tinggal apa nafsu suka. Dia berlawanan. Apa nak Allah cinta, dia berlawanan dengan apa nafsu suka. Dia adalah benda yang opposite. Benda yang kontradik. Kalau kita kata Allah suka manusia zikir, dan Rasulullah kata antara zikir yang Allah suka, engkau sebutlah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang Rasulullah kata ringan di lisan, berat di mizan, dan dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman. Rasulullah kata Allah cinta dengar kita sebut perkataan ni, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah kata ringan di lisan. Ringan di lisan ni maknanya senang nak sebut lah, taklah panjang-panjang. Berat di mizan, nanti dia akan memberatkan timbangan amal kita di akhirat. Dan disukai oleh Tuhan Ar-Rahman. Apa tu? Yang tadi tu. Allah suka, nafsu tak suka. Bolehlah try kau nak tahu. Cuba duduk buat. Duduk buat betul-betul. Mesti rasa resah. Nafsu mula rasa resah. Mula nak bangun lah, mula cari handset lah, mula gini. Tahan dia. Betul-betul sungguh-sungguh. Alhamdulillah.
Kenapa saya cakap Alhamdulillah? Saya nampak akak punya sarung lengan, tu saya kata Alhamdulillah. Bukan saya saya seronok tengok. Seronok tengok orang perempuan pakai sarung lengan. Saya suka. Sebab apa? Dah ada, well, what you said? Peningkatan. Peningkatan. Saya nampak semua pakai sarung lengan. Dulu masa belum belajar sini, pakai lah. Cara jujur lah saya tanya ni. Pakai juga? Atau kadang-kadang? Pakai ke kadang-kadang pakai? Kadang-kadang. Okey lah. Maknanya dah belajar ni dah boleh istiqamah. Itu maknanya dah dapat keberkatan ilmu. Ada orang dia belajar-belajar pun dia tak boleh berubah. Sebab tu niat kena betul. Saya cerita pengalaman Dulu saya ada organize kelas lah kat pejabat hari Rabu. Dalam tu ada 2 orang kawan, staff jugalah, yang tak pakai tudung. Dia pernah buat video call dengan kawan dia. Dia masa tu duduk sini kan. Saya masa tu kalau ustaz tak datang saya ganti lah hari Rabu. Dia buat video call dengan kawan dia. Lepas tu saya dengar kawan dia kata, wah kau pakai tudung sekarang. Masa tu dia pakai, bukan tudung, dia pakai macam, tahulah kan, entah alas meja mana dia ambil tadi gitu je lah. Dia tutup kepala lah, nampaklah jambul. Wah kau pakai tudung Dia kata tak, aku tengah nak attend kelas agama ni. Kau tak attend kelas agama, aku rock habis, dia kata. Saya diam je. Saya senyum je lah, saya diam je. Saya cakap, biarlah dia datang. Ada pelajar lain kata, macam tak berapa seronok dia datang. Saya kata biar dia datang. Hatta kalau dia datang tak pakai apa-apa pun biar dia datang. Tapi akhirnya, lepas tahun, dia 6 bulan tu dia cakap dengan saya kan. Dia kata Husaini, kenapa aku ni, dia sebab dulu dia pernah kerja dengan saya dekat Serdang. Jadi kami kenal lama dah. Kenapa aku ni payah nak pergi tudung? Dia kata gitu. Saya kata satu lagi kerja kena buat, betulkan niat. Betulkan niat maksudnya datang belajar ni kena ada niat nak berubah. Tu saya katalah. Tapi selama ni kan pun datang, yelah suami aku ambil aku lambat, dia kata. Ni ada benda tak kena ni. Suami aku ambil aku lambat, aku duduk atas tu aku takut seorang-seorang, kata. Jadi aku turun kat surau ni, kurang-kurangnya boleh dengar apa-apa. Saya kata, tu niat tu tak apa jelas. Niat aja, ya Allah, aku nak belajar dan aku nak berubah. Saya kata betulkan niat ni. Dia kata susah lah, aku ni banyak gangguan. Saya kata dengan dia, betulkan niat dulu. Akhirnya dengan rahmat Allah, dalam masa setahun kelas tu jalan tiap-tiap minggu, dia dah berjaya. Dengan rahmat Allah, dia berjaya tutup aurat lah, pakai tudung lah. Walaupun tudung dia tak sempurna sangat kan. Tapi saya cakap dengan hati saya, benarlah berubah ni dia, titik tolak dia adalah pada niat. Kita kata niat. Kita datang ni, bukan sebab ini adalah program department, bukan. Jangan rasa gitu. Kita datang ni adalah atas tanggungjawab kita nak baiki diri kita. InsyaAllah, Allah akan bagi kita perubahan. Daripada hati, amalan dan penampilan. Ini pengalaman, cakap dia pengalaman kawan-kawan ni. Okey. Jadi, Imam Ghazali dah bercakap pasal nafsu ni, sampai dia membahagi-bahagi nafsu ni kepada beberapa peringkat. Dan kita nak pastikan kita mesti berada di peringkat yang selamat. Paling kurang, itu nama dia mutmainnah. Itu mengetahui peringkat nafsu dan ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia ni. Suara ustaz tersekat-sekat dan echoing. Echoing ni sebab dalam bilik. Okey. Lagi dia kata apa? Mengetahui kaedah melawan. Mengetahui kelemahan dan mendidik nafsu hingga aku perintah Allah. Kita dah cakap dalam ni dah. Dah cakap tadi dah. Yang kita dah belajar tadi, dua kaedah. Okey. Ini nafsu yang paling teruk. Nafsu paling jahat. Peringkat ni nama dia amarah. Amarah. Ini nafsu paling teruk. Amaratul bisu. Nafsu amarah ni sentiasa bawa pada jahat. Kita tengok ni, ciri-ciri dia ni. Jangan ada ciri ni kat kita. Kalau ada, kita kena cepat-cepat keluar.
cepat-cepat tinggalkan. Okey. Dia selalu terdedah dengan godaan nafsu dan syaitan. Dia terdedah maknanya apa? Dia mudah je. Dia mudah. Dia mudah. Sebab tu nak kena tengok ni. Nafsu ini apa? Nafsu amarah ni, dia sering mengajak manusia buat jahat. Sama ada manusia ni tahu tidak benda jahat, kerana dia tahu dia buat. Kadang-kadang dia tak tahu, dia buat juga. Sebab tu kena minta tolong dengan Allah, banyak-banyak zikir. Saya semalam pergi tazkirah dekat dengan rumah saya lah, surau kat rumah saya tu. Masa dalam perjalanan tu saya pasang radio Ikim, saya nak tengok dah azan isyak ke belum. Ada satu hadis yang saya biasa dengar. Tapi semalam saya dengar, saya rasa tertarik pula. Apa dia kata, kalau engkau dapat buat baik, engkau ucaplah Alhamdulillah. Tu hadis tu kata kan. Kalau engkau sempit pada rezeki, maka ucaplah, apa ucapan dia? Sempit pada rezeki, ucaplah Astaghfirullah. Tu dalam radio tu saya dengar tu. Kalau engkau kebimbangan dan kerusingan, ucaplah la haula wala quwata illa billah. Tu ada hadis tu, ada hadis. Saya dah dengar lama dah, tapi itulah kadang kita tak ambil perhatian. Tapi semalam saya nak masuk parking dekat surau tu, cari parking payah. Saya dengar benda ni. Saya kata bagus, Allah bagi aku ilmu. Dah tahu, mungkin tak berapa ambil perhatian. Tu sikap kita ni, ambil lewa je. Tapi Allah takdirkan radio tu bercakap balik. Saya anggap senang je, itu untuk saya lah. Tu betul. Sebab tu saya dah dengar. Allah jadikan untuk kita. Bukan kebetulan tu, untuk kita. Kalau buat baik, ucap Alhamdulillah. Kalau dikatakan sempit rezeki, banyak-banyaklah ucap Astagfirullah. Kalau engkau bimbang atau runsing, sebutlah la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Dia menghilangkan runsing. Dia menghilangkan runsing. Okey. Nombor 2. Apa ciri orang memiliki nafsu amarah ni? Tidak rasa menyesal dengan dosa. Orang amarah ni, dia buat dosa, dia tak pernah rasa kesal. Kalau buat dosa tak rasa kesal, maknanya nafsu kita ni di peringkat yang paling teruk. Dan banyak kerja lagi yang kita kena buat untuk menjadikan nafsu ni berada di peringkat selamat. Ini nama apa ni? Nama dia amarah. Tak rasa kesal dengan duka dan dosa dan duka atas jahatnya. Tak rasa apa-apa Malah rasa lega dan gembira. Contoh bila tinggal solat, tak rasa runsing dan kesal. Tak ada rasa kesal apa-apa Dulu saya ingat masa saya belajar kan. Kami ni 2 minggu sekali pergi Kelang. ITM Shah Alam. Tempat apa? Kelang lah tempat. Nak beli barang ke, nak pergi jalan-jalan ke Kelang lah. Daripada Kelang tu ada bas balik ke Shah Alam. Masuk ke kampus. Sampai dekat berhenti dekat asrama Perindu. Asrama Perindu 1. Saya pernah tengok kawan saya punya bilik. Dia ni, bilik dia kat tingkap. Kat tingkap tu bah berhenti. Dia ni ground floor. Kat tingkap bah tu berhenti. Dia pernah nak cepat, dia tak keluar ikut pintu, dia keluar ikut tingkap. Dia nak kerja bas. Dulu kan budak-budak kan gila-gila sikit lah dulu. Lepas tu dekat dinding dia punya tingkap ni tingkap dia, ni dinding. Saya tengok dia tulis jadual bas sampai. Pukul ni. Dia tulis dengan pensil. Saya kata, engkau ni besok ni nak check out asrama ni, besok kau kena padam. Dia aku nak beli cat, aku nak cat balik gitu. Dia tulis dengan pen, dengan marker, mana sempat dia tulis. Jadi budak-budak nak tahu jadual bas, budak pergi bilik dia lah. Baru apa? Saya ingat lagi kawan saya ni. Jadi apa yang saya dah cakap pernah saya dengar lah, bila kita naik bas kat Kelang ni, bas belum jalan. Dulu bas belum jalan. Dulu bas dia sampai kan, kadang kita naik, bas tak jalan lagi. Tu saya kata, saya pernah dengar ada budak tu pergi bayar saya jugalah. Dia kata dengan kawan dia, rugi lah semalam kau tak datang. Engkau rugi lah. Seronok lah semalam. Dia kata semalam kita pergi disco, lepas tu
Dekat luar kedai kena 2 kati. Dekat dalam tu kena sekati. Saya fikir tu apa benda sekati 2 kati je. Rupanya apa tahu tak apa benda orang dulu cakap sekati 2 kati ni. Arak. Rupanya arak dulu dekat botol ni diorang tahu sekati berapa kati. Saya tak tahu, saya tak cerita langsung. Dia kata baik aku tak mabuk kata. Allah. Kita pun bukanlah baik tapi kalau dah cakap macam itu kedudukan amarah lah. Moga Allah beri hidayah kat kita semua dan hidayah kat semua orang lah. Janganlah jadi macam tu lah. Jangan cakap dengan orang macam itulah. Rugi kau tak datang. Semalam kita story sampai petang. Bukan story, ngumpat. Jangan cakap begitu. Bukan rugi tau. Patut cakap apa? Bagus kau tak datang. Kalau kau datang, kau sama-sama ngumpat dengan aku. Cakap begitu tak apa. Eloklah kau tak datang. Kau datang pun buat apa kau jumpa aku semalam. Kami ngumpat buat dosa betul. Teruk betul aku ni. Kajak itu cantik. Kau kata rugi kau tak datang. Rugi kau tak datang. Kau tak dapat geng geng. Tak dapat geng pun tak apalah. Saya ngumpat lah. Lepas tu bila umpat ni datangnya bila kita tak puas hati dengan seorang, tu datang umpat. Kalau kat pejabat ni selalu yang paling kuat kena umpat ni bos lah. Saya kerja saya tahulah bos paling kuat kena umpat. Orang lain dapat APC, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Kita dapat APC, Anugerah Pengumpat Cemerlang. Tanpa sedar lah. Kenapa? Tak puas hati je. Tak puas hati dengan dia dapat. Jadi tutup je mulut, tenang. Kau dapat rezeki kau. Aku tak dapat, kau rezeki aku dah lah. Tapi tak puas hati. Dia dapat cara tak betul. Tu tak betul tu urusan dia. Apa yang kita nak dengki kalau orang dapat cara tak betul? Betul tak? Adakah kita nak dengki kalau orang yang mencuri harta, dapat harta tunjukkan kita? Apa nak dengki? Kau dapat cara tak betul? Tak dapat lagi bagus. Tak apalah, itu bukan benda besar. Bukan benda besar. Lepas tu di organisasi banyak dosa yang berlaku pada lidah adalah ngumpat. Kita jangan jadi orang gitulah. Kita ni orang belajar agama, patutnya bukan gitulah. Kalau kawan nak ngumpat, kita kata dah lah. Jangan cakap lah, nanti ngumpat lah. Cakap. Jangan cakap lah, nanti ngumpat lah. Kita cakap benda lain lah. Biar kita cerita pasal anak lagi bagus lah. Anak aku dah ni, dah mula makan, dah mula jalan, dah ini. Itu lagi bagus. Kita kongsi-kongsi macam mana kita jaga anak kita gitu. Dapat pengalaman. Okey. Nombor 3, sikap orang yang memiliki nafsu amarah ni gembira, terlalu gembira. Dan kalau jadi apa-apa, dia putus asa. Ni amarah ni. Dia putus asa betul. Dia give up. Ini nama dia amarah. Bila ditimpa bala dan kesusahan, putus asa ni sikap siapa tau? Dia ada 2 sikap yang ulama kata. Satu dia kata, aku lebih baik daripada orang lain. Lagi satu dia kata, dia putus asa daripada rahmat Allah. Ini sifat apa ni? Iblis. Iblis. Sebab tu ulama kata, dulu guru cakap apa terjemahan untuk ar-rajim tu. Ar-rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rajim. Ar-rajim ni maksudnya jauh terpisah daripada rahmat Allah. Itu dia ar-rajim ni. Lepas tu orang yang terpisah dari rahmat Allah ni dikenali sebagai syaitan laknatullah tu lah. Ar-rajim. Jadi jangan putus asa lah. Apa pun minta belum makbul, jangan putus asa. Apa pun usaha belum dapat, jangan putus asa lah. Ikut watak Nabi-Nabi dan para rasulan. Tengok surah Maryam ayat 4. Nabi Zakaria dia doa dengan Allah. Dia kata apa? Ya Allah, telah putih rambut aku, telah lemah tulang-tulang aku. Tapi aku tidak pernah putus asa untuk mohon dengan engkau. Dia orang gitulah maksud ayat dia. Dia mohon apa? Dia mohon anak kan? Dia kata dah putih rambut aku, dah lemah tulang aku. Maknanya aku dah tua lah maknanya. Tapi aku takkan putus asa untuk memohon pada engkau. Allah ambil perkataan dia, Allah letak dalam Quran. Allah ambil perkataan dia, Allah letak dalam Quran. Quran ni kalau orang ni baik, para Nabi Rasul, memang cerita dia ada. Kalau orang terlalu jahat pun cerita dia ada. Fir'aun, cerita dia dalam Quran. Kalau terlalu jahat. Jadi Allah ambil perkataan Nabi Allah Zakaria ni, dia letak dalam Quran. Supaya apa? Pastilah jadi pengajaran untuk kita. Itu turunnya Quran tu, semalam kita sambut nuzul Quran. Dulu nuzul Quran tak cuti Baru berapa tahun cuti Syahid? 3 tahun?
Baru kan? Saya dah lama tak kerja tak tahu. Dulu tak cuti tau. Sekarang baru cuti. Kenapa orang minta cuti? Nak baca Quran. Nak baca Quran kot. Nak baca Quran lah. Teringatkan Quran turun. Semalam berapa juzuk baca, Syed? Nuzul Quran ni patutkan cuti kan? Baca Quran lah patutnya. Tapi kalau nuzul Quran pergi jalan Tengku Abdul Rahman, tu lain pula. Itu nuzul apa benda tu. Begitulah dikenangkan hari-hari yang mulia itulah. Surah Ar-Rum ayat 36. Apabila kami rasakan rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengar rahmat itu. Dan bila mereka timpa satu musibah bahaya disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Allah cerita dalam Quran. Ditimpa sesuatu musibah atau bahaya, mereka rasa putus asa. Ibnu Mas'ud cakap, catatlah perkataan ni. Ibnu Mas'ud dia kata, ada dua perkara yang membinasakan manusia. Ibnu Mas'ud ni, Abdullah bin Mas'ud. Dua perkara yang membinasakan manusia. Satu, bangga diri. Dua, putus asa. Bangga diri ni satu level dengan putus asa. Jangan bangga pada diri kita, apa yang kita dah buat, apa yang kita dah capai. Jangan bangga diri. Kenapa? Dia akan bawa binasa. Apa lagi bawa binasa? Putus asa. Jangan putus asa lah. Moga Allah jadikan saya dan semua kawan-kawan di sini jangan putus asa. Contohilah bagaimana yang dibuat oleh Nabi Allah Zakaria. Dah berubah dengan rambut dah. Dah lemah tulang-tulang lah dia kata. Dia tak putus asa untuk mohon. Mohon anak. Tu kira mohon anak. Maknanya kalau ikut akal dah tua-tua macam mana nak dapat anak. Tapi dia masih lagi mohon. Dia tak nak putus asa. Tu dapat anak tu nama apa tu? Anak tu nama apa? Anak Nabi Zakaria nama apa? Yahya. Nama yang jarang orang bagi pada anak dia lah sekarang. Jarang orang tahu nama anak Yahya, Yaakob, Ilyasa. Jarang perempuan pun jarang juga nama Aminah, Khadijah, Aisyah banyak. Aisyah ramai. Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kalsum, jarang. Lalu nama anak-anak ni sekarang Nur Fatin, Iliana. Apa nama anak sekarang Begitulah, betul tak? Cuba cakap dengan anak kita, kau nama anak kau ni Yaakob. Dia ketawa je, Yaakob dia kata. Itu nama Nabi. Sulaiman ke? Jarang. Nombor 4, apa watak dia? Bakhil. Orang kedekut ni punya nafsu amarah. Tamak dunia. Tamak dengan dunia. Patutnya tamak dengan ilmu. Kan? Belajar lagi, rujuk lagi, kitab lagi, rekod lagi, apa lagi, rakam lagi. Tamaknya engkau. Memang aku tamak. Dengan ilmu aku tamak. Dengan dunia jangan tamak. Panjang angan-angan. Ini sifat orang nafsu amarah ni. Panjang angan-angan. Plan dia macam-macam pada dunia ni. Tapi plan untuk tingkat diri dia pada amal akhirat, hampir-hampir tak pernah ada dalam kamu hidup dia. Tak pernah plan Tak pernah plan aku nak khatam Quran sebulan sekali ke, gini ke, sebut ke, cakap ke, tak ada. Dalam hati pun tak ada rancang. Tapi pada perkara dunia dia rancang macam-macam. Ini silap. Ini satu kesilapan. Di nama dia dalam kitab kata apa? Panjang angan-angan. Ingat Rasulullah buat kotak dekat tanah. Kan? Dia ambil kayu, dia buat kotak. Dia kata inilah kehidupan kamu. Lepas tu dia buat garis-garis. Ini adalah ujian yang akan kamu hadapi, silih berganti. Rasulullah sebut dah ujian tu. Ini ujian kamu. Lepas tu Rasulullah buat satu garisan dalam kotak. Terus. Lepas pada kotak. Dia kata inilah angan-angan kamu. Maknanya angan-angan ini selalunya melepasi akan umur kita. Tu Rasulullah kata tu.
Jangan angan-angan banyak sangat lah. Umur baru 25, aku pencen nanti lu. Nanti pencen tak payah. Aku pencen nanti nak belajar agama. Sekarang belajar agama bukan pencen. Entah ada umur tidak pencen. Pencen lagi berapa tahun tu? Lagi 35 tahun. Kalau umur 25. Entah dunia ni lagi tidak tak tahulah. Macam sampai ujung lah dunia ni. Atau dia dah mati dulu. Jangan angan panjang-panjang. Rancang dengan apa yang ada kat tangan. Bukan yang kita angan-angankan. Kan ada nasyid tu kan? Rancang dengan apa yang ada di tangan. Bukan yang kita angan-angankan. Benar kan Syed? Bersama cita dan harapan. Bukan mimpi dan igawan. Lagu siapa tu? Lirik dia Ustaz Farul Muhammad Joy. Lagu Dezik. Ni lama-lama nada murni lah. Rancang dengan apa yang ada di tangan, bukan apa yang kita angan-angankan. Bersama cita dan harapan, bukan mimpi dan igawan. Tu sajak tu dia buat nasyid. Betul lah. Apa ada kat tangan sekarang ni? Masa. Apa ada kat tangan ni? Kedrat. Pergi buat. Buat apa? Pergi belajar agama. Pergi sembahyang tarawih 20 rakaat. Tenaga dia lagi. Ini orang tua kat masjid sembahyang 20 rakaat steady je. Dia baru 8 rakaat. Lemah betul lah, lembab ni. Tak ada tenaga langsung. Lawan sikit lah. Bila kata sallallahu alaihi buk berdiri. Nombor 1 berdiri. Jadi orang nombor 1 berdiri. Jangan bila orang dah selawat nak bangun macam ni, rupa dia. Bila nak habis Iman dah baca Fatihah pun nak bangun. Tergaruk sini, tergaruk sana. Maknanya ibadah ni bukan dengan makna hikmat pada Allah. Tu dalam kitab usul tahqiq. Engkau hendaklah hikmat dengan Allah. Hikmat ni apa? Ibadah dengan sukarela. Kita pergi buat kerja volunteer kan. Katakanlah kita pergi tolong orang banjir lah. Ada tak dia kata, malas ni aku nak sodok lumpur ni. Asyik rumah dia je kerja banjir. Ada kerja kat you tak? Tak ada kan? Kita datang je, ambil skop, kau buat. Pakai kasut yang puas cukang tu. Kasut apa tu? Boot yang tinggi tu. Buat. Ada tak kita kata, nanti lah petang buat, dah sampai ni. Besoklah kita tidur dulu kat rumah ni. Tak ada. Kita akan segera buat. Kenapa? Volunteer. Maknanya khidmat dengan sukarela. Sebab tu dalam kitab Muniatul Musalli pun ada sebut, hendaklah engkau masuk pada semayang dengan keadaan gembira dan sukarela. Lebih kurang gitulah bahasa dia. Maknanya kalau sukarela, tak adalah muka macam tu. Tak ada muka nak bangun tu, tengok kiri kanan dulu, garuk pipi dulu, tengok jam, tengok apa, tengok bangun. Tak adalah gitu. Bangun ni cergas. Lawan-lawan. Bukan cergas, dia kita berlawan lah. Tu nama kita berlawan ni. Okey. Dendam, khianat dan lalai dengan Allah. Nombor 5. Nafsu amarah ni kesimpulan dia apa? Adalah seburuk-buruk atau sejahat-jahat yang diuraikan oleh ulama tasawuf. Ni paling buruk. Bangga dengan dosa. Seronok buat dosa ni, cerita dengan orang mengata ni nama amarah. Ni nama amarah. Orang tahu dia buat dosa, lagi dia seronok. Ni nama dia amarah. Patutnya disorok, dia kesal. Tapi tidak. Seburuk-buruk sejahat nafsu yang diuraikan oleh ulama tasawuf. Dan jika tidak dibaiki, akan akibatkan azab seksanya amat pedih. Tu kita congak-congak, kita tengok. Ada tak kat kita? Tu guna kita belajar. Jangan tengok ada tak kat orang. Bukan. Ini salah. Bukan tengok orang. Belajar ni bukan tengok orang. Belajar ni tengok kita. Kalau kita nampak benda ni ada kat orang, kita kata, ya Allah, syukurlah aku tak ada watak macam ni. Cakap sendiri. Jangan cakap depan dia. Lepas tu dalam kitab-kitab dulu, saya ada baca kitab yang lama-lama kan. Pasal bab sujud syukur.
antara perkara yang kita boleh sujud syukur, bila kita keluar rumah, kita nampak orang buat maksiat. Kita kata hati kita, syukurlah ya Allah aku tak buat maksiat. Kita boleh balik dan sujud syukur. Dia katakan gitu. Dia katakan gitulah. Kenapa? Yang dorong kita ni untuk taat ini adalah Allah. Kita hanya memilih, tapi Allah yang mengizinkan. Jadi kenapa? Kena sujud syukur. Okey. Ni, apabila nafsu itu ada dapat sedikit ketukan hidayah, maka dia akan menjadi, satu nama dia, mulhimah. Ada kita kata mulhamah. Mulhimah. Mulhimah ni, apa dia? Dia lawan, sungguh-sungguh. Ni bukan. Kenapa dia lompat ni? Ni dulu. Ni dulu. Lawamah. Lawamah dulu. Bererti orang yang banyak mencela. Nafsu yang mengkritik diri. Al-lawamah. Dia buat dosa. Lepas tu dia kesal. Dia marah diri dia. Apalah aku ni buat dosa. Tapi buat balik. Buat balik. Buat dosa. Lepas tu tadi buat dosa. Dia tak kritik diri dia. Dia rasa bangga. Ini buat dosa. Dia kritik diri dia. Dia selalu cakap, kenapalah aku ni jahil agama, bila lah aku nak belajar agama, kenapalah aku ni masih gumpat, kenapa? Dia ada satu peringkat nafsu yang lebih baik daripada amarah, tapi masih belum selamat, dan nafsu ini nama dia lawamah. Ini yang ulama kata, inilah peringkat nafsu yang berada pada kebanyakan orang awam. Ulama dah menggariskan gini. Amarah ni ramai juga, tapi lawamah ni lagi ramai. Kalau amarah ni kita kata kadang-kadang, lawamah ni dia kata jarang-jarang. Bukan begitulah. Yang banyak pun lawamah. Banyak orang punya nafsu ni, orang awam, lawamah. Nombor dua, dia selalu tafakur kenang dosa. Kalau kita tafakur kenang dosa, kita masih buat dosa, tahu tak kita berada di lawamah? Yang Imam Ghazali kata, engkau masih di neraka. No action taken. Kenang aja. No action taken. Kenang, aku ni semayang lambat lah. Zuhur pukul 4, baru nak turun tingkat 5. Kenang. Dan lewat ni dosa ke tak sebab. Tapi, no action taken. Besok sama juga. Dosa sama juga. Tak berubah. Tapi kritik. Kritik diri. Dia ada kritik. Tapi amarah tadi, buat dosa. Dia tak kritik. Malah dia bangga. Itu beza pada peringkat dosa. Beza untuk apa? Untuk amarah dan lawamah. Rasa takut bila bersalah. Ini juga lawamah. Mengkritik apa jua bentuk kejahatan sekelilingnya. Dia nampak orang ini dikritik, orang tak pakai tudung, dia kata apa, dia kritik. Maknanya dia memang tak suka dengan benda-benda tidak baik. Dia telah berada setapak yang lebih baik daripada amarah. Lepas tu ada, ingat dulu kuliah siapa ni? Arwah Ustaz Ismail Kamus ni. Dululah dia datang kat surau mana dulu, lama dah saya dengar ni. Lepas tu dia sihat lagi. Dia mulakan kuliah tu dengan apa? Ada seorang sahabat Nabi, dia sebut nama sahabat tu, saya tak ingat nama sahabat ni. Dia naik unta 9 hari 9 malam. Dan dia berjumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku naik unta 9 hari 9 malam. Untuk bertemu engkau dan bertanya satu soalan. Rasulullah kata, kau nak tanya apa? Apa tanda Allah cinta pada seseorang? Kalau dalam kitab dia kata, apa tanda Allah sayang seorang? Apa satu tanda? Dia nak satu tanda je. Maka Rasulullah tanya nama dia, dan tanya apa? Rasulullah jawab soalan tu dengan soalan. Ada Rasulullah dia tak jawab soalan, dia jawab dengan soalan.
Dia kata, bagaimana keadaan engkau sekarang? Dia kata gitu. Maka lelaki ni kata apa? Yang naik 9 unta 9 hari 9 malam ni. Dulu orang naik unta kan. Mana ada MRT. Mana ada LRT, kereta pun tak ada. Motor pun tak ada. Wai suku pun tak ada. Saya pakai wai suku? Cik, Superbike. RZ. Tak ada pakai motor besar Tak ada? Aku nampak kat bawah motor besar-besar. Dulu masa program Cameron Highland tu BMW pun ada Datuk orang bawa. Naik Cameron Highland tu program Highland. Bawa BMW, oi, banyak menggunakan wang. Kali perah tu RM5 naik tu. Trum RM5. Kita boleh bergambar je lah. Boleh bergambar tu dah baik. Tak mampu. Okey, tak apa. Tu saya kata dulu kan, biar motor besar, jangan lupa Allah yang maha besar. Itu je. Motor kecil pun tak ingat Allah pun nak buat apa. Pakai kad percaya, tinggal tendang baru start. Kan? Bikin pun tak nak. Tak guna. Janji ingat Allah yang maha besar. Biar motor besar, jangan lupa Allah yang maha besar. Tu okey. Nak kata apa tadi? Cerita apa tadi? Sahabat 9 hari 9 malam. Sahabat tu dia 9 hari 9 malam. Rasulullah tanya dia, bagaimana keadaan engkau sekarang? Dia kata, aku suka pada kebaikan. Aku suka pada kebaikan. Dan aku suka melihat orang buat baik. Lebih kurang gitulah bahasa dia. Rasulullah kata apa? Itulah tanda Allah sayang pada engkau. Dah cukup, aku nak balik. Itu je. Kalau kita ni suka pada kebaikan, suka tau. Dengar orang buat bajet ilmu, buka kitab, best lah. Sukalah. Suka. Itu ada satu signal yang baik. Kita nampak surau ni buat 20. Bagus lah buat 20. Kita suka lah tu, seronok. Walaupun kita belum dapat buat. Tapi kata, bagus lah buat 20. Nampak surau buat ini, program ni bagus. Walaupun kita, kekangan masa kita tak semua program itu dah pergi. Tapi kita seronok. Kalau boleh support, kita support. Kalau boleh bagi duit, bagi duit. Kalau boleh bagi beras, bagi beras. Kalau budak-budak berpondok lain, kita support. Nak pergi, nak hantar anak, anak dah besar. Hantar sarapan. Mana kita suka, seronok. Itu tanda Allah kasih. Suka pada kebaikan. Rasulullah cakap satu perkara je. Suka pada kebaikan. Tapi kalau tak suka pada kebaikan, itu adalah sebaliknya. Dijaga-jaga. Tengok orang menari, bagus lah jadi, seronok ni, perpaduan. Perpaduan perotak kau perpaduan. Aku kadang geram naik angin naik gitu. Puasa kan, ambil puasa. Perpaduan apa tu? Kata majmuk, jangan pakai perkataan tu lah. Orang dah mengaji, orang dah faham. Maknanya jangan suka, jangan support, jangan organize, jangan tolong pasang banting. Jangan. Jangan kata bagus lah, bagus. Jangan kata bagus. Kalau tak nak komen apa, diam. Tapi dalam hati kata, tak suka. Itulah selemah-lemah iman. Nabi kata kan. Kalau boleh cakap dalam tu, dalam WhatsApp cakap. Kita ada grup sekolah. Sekolah nak buat program. Nak buat apa, Battle of the Band dekat sekolah. Battle of the Band nak buat. Contoh ni. Kita masuk dalam grup. Kita ada grup. Kita kata tak payah buat lah. Kita kata cukuplah zaman kita jahil dulu. Janganlah bagi anak-anak kita jahil pula. Cakap itu. Nanti orang akan entam kita. Tak apa. Entam-entam dah. Aku tak kisah. Cakap. Nanti ada orang kata theory of engineering, turning around apa benda. Dah. Cakap, aku tak nak komen. Kalau aku komen, tengok sakit hati. Sebab apa? Nak cakap itu tadi tu. Kalau tadi nak keluar tadi. Dia nak keluar tu. Nak keluar kepala tu. Otak tu nak keluar lah. Tak cakap. Dah, aku tak nak komen. Pulang. Nak buat. Tapi kita tak nak campur. Kenapa? Kita tak nak benda-benda yang tak berapa bermanfaat dah. Orang kata gitulah. Okey. Mengkritik apa jua kejahatan mudah terasa riak apabila melakukan kebaikan. Amarah ni dia dah mula buat baik. Amarah ni dia dah mula buat baik. Tadi, bukan marah, lawamah.
Lawamah ni dah mula buat baik. Amarah tadi tak buat baik. Tapi amarah ni baik dia ada riak. Ada riak. Tapi dia better daripada amarah. Amarah tak buat baik. Dia better daripada amarah. Amarah buat nafsu, dia bangga. Lawamah dia buat nafsu, dia mula kritik diri dia. Dia mula kata, aku ni jahat. Ni. Mudah sum'ah. Apa beza riak dengan sum'ah? Riak ni nak orang nampak. Sum'ah ni nak orang dengar. Ingin memperdengarkan atau beritahu pada orang lain kebajikan yang dibuat supaya dapat pujian. Ni. Kita kalau nak tengok buat tujuh kat orang, kita kena niatkan supaya jadi contoh, tu boleh. Jadi contoh. Kita buat, biar orang tengok, orang contoh. Itu tak apa. Tapi nak kena betul-betul, bulatkan hati ni, aku nak orang contoh. Orang contoh. Kita tabung lalu, kan kebanyakannya duit yang masuk itu kan berwarna biru. Tahu warna biru tak? Kita, katalah kita minggu tu ada duit, warna merah. Tak apa, tunjuk je warna merah. Niat apa? Orang contoh. Orang contohnya masuk warna biru kata, takkan biru je, bulan puasa ni merah lah. Hijau ke RM5. Kena niat tu, ya Allah, moga orang contoh apa aku buat. Kena niat gitulah. Kalau tak ada kasat nanti takut hati kita dah pergi ke tempat lain. Saya 2 hari lepas bangun terawih, saya sahaja buka serban masa nak mula sembahyang rakaat keempat. Kenapa? Saya ikat serban. Supaya saya nak, niat saya orang belakang boleh tengok ikat serban ni senang je. Gitulah lebih kurang. Moga-moga terbuka hati dia nak pakai serban lagi surau. Gitulah. Sebab memang senang ikat serban ni. Lagi senang ikat serban dia ikat tie ke serun. Dah lama tak pakai tie. Dululah pakai tie form 6. Sekali Selcom buat gambar korporat, suruh pakai tie. Aku kata aku tak reti ikat tie. Dia anak buah tu kata, tak apa bang, saya ikatkan. Dia ikatkan. Baju pun pinjam baju orang. Bajunya Datuk pakai je lah. Tak sempat nak pergi bandel nak cari. Kalau nak pakai ambil gambar korporat ni. Gambar korporat. Bila ambil gambar, kita macam ni lah. Kameraman tu kata, jangan macam ni. Tak boleh gambar korporat kena sengit. Rupanya gambar korporat sengit. Ada gambar tu dah simpan tu. Dia kena sengit. Yelah kameraman dia pandai kan. Bagus juga itu belajar. Maknanya melihat sesuatu daripada different angle. Fotografi ni dia melihat sesuatu different angle. Fotografi ni seni. Kalau orang tak faham, orang tak tahu. Okey. Jadi sum'ah, riak ada pada lawamah. Ada juga benda baik dia buat apa? Dia kenang dosa, dia kritik diri dia. Ini semua daripada lawamah. Dalam keadaan dia masih mengulangi dosa. Dalam keadaan dia masih mengulangi dosa. Jadi syarat lawamah ni, orang ada nafsu lawamah ni, yang Imam Ghazali kata, tak selamat. Kalau mati tak selamat. Lawamah ni, dia dah sedar, dia salah, tapi dia buat lagi dosa. Dan dia cuba buat amal, tapi dalam tu ada benda dia tak baik. Riak ada, sum'ah ada. Kesimpulan dia apa yang ulama tulis dalam kitab mereka, tiada jaminan syurga kecuali dapat ampun dan rahmat. Tengok perkataan ni. Ampun dan rahmat. Ampun ni maghfirah. Rahmat ni rahmah. Itu yang kita sebut malam tarawih. Wa maghfiratan wa rahmah. Orang lawamah dapat ampun dan rahmat, dia masuk syurga. Tu kita minta malam-malam tu. Wa maghfiratan wa rahmah. Fadlan minallahi wa ni'mah. Dulu ada orang tanya kan, mana dapat perkataan fadlan minallahi wa ni'mah? Ini dalam ayat Quran. Tu tengok Quran. Surah Al-Hujurat ayat 8. Tu fadlan minallahi wa ni'mah tu. Buka surah Hujurat, surah Al-Hujurat ayat 8. Kalau tak silap lah. Dia buka mana tengok mana. Fadlan minallahi wa ni'mah. Yang kita baca ni, yang kita tak tahu itu adalah ayat Quran. Seafdal-afdal fadlan minallah daripada Allah dan nikmat dia, wa ni'mah.
Apa dia nikmat paling besar, paling afdal daripada Allah bulan puasa? Yang kita jawab ramai-ramai, inilah benda ni. Benda yang menyebabkan manusia itu masuk syurga. Apa rahmat? Apa? Setelah dia mendapat keampunan. Jadi orang yang lawamah ni, yang kebanyakannya dimiliki oleh orang awam. Ulama' dah buat kajian, dimiliki oleh orang awam. Orang kita ni. Ni nafsunya paling ramai orang punyai adalah lawamah. Ulama Fudail bin Iyad kata, kalau dosa itu berbau, orang tak akan dekat antara satu sama lain. Bukan penjarakan sosial 1 meter, mungkin 10 meter pun tak dekat. Kalau dosa itu berbau. Agaknya kalau peringkat nafsu ni ada tanda dekat dahi tulis lah A. Bulan depan pergi mengaji, taubat sikit, L. Oi, kalau ada tanda malu pakai mask kat sini, pakai mask kat sini. Lawamah. Tak dapat jaminan. No guarantee. Jadi kalau kita jangan tengok orang lain. Dia kata jangan tengok orang lain. Kita tengok diri kita. Kalau kita di sini, oh sekarang aku tahulah. Diri aku ni berada di lawamah. Jadi nak kena apa? Lawan lagi untuk naik ke satu peringkat. Peringkat apa? Ni kita tengok ni. Lepas lawamah, nombor 3, nama dia mulhimah atau mulhammah. Mulhimah. Sebab tu kalau dalam bab tasawuf ni, mereka yang mempelopori dan membuat modul-modul ni adalah 2 orang guru lah. Macam kalau tauhid ada 2 orang guru. Betul ke Man? Hujurat ayat 8. Betul? Datuk, ada dengar Datuk? Kalau saya silap beritahulah. Saya pun banyak benda saya tak ingat. Mulhimah ni, dia bila dia berlaku di peringkat apa? Bila dia dah mujahadah, lawan nafsu sungguh-sungguh, nafsu lawamah akan meningkat pada lebih baik, nama dia mulhimah. Tapi Imam Ghazali masih kata, ini belum selamat. Belum selamat lagi. Dia lepas ni mutmainnah baru selamat. Mutmainnah baru selamat. Ini belum selamat lagi. Jadi, ulama' yang mempelopori modul-modul tasawuf ni, kalau dalam tauhid, dia ada 2 ulama' yang kita biasa cakap, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Asy'ari. Kan ada 2 kan? Itu dah dia fahaman dia Asy'ariyah tu. Dan dalam tasawuf, dia ada 2 ulama' yang selalu menjadi rujukan ada sunnah wal jamaah. Nama dia Imam Al-Ghazali. Lagi satu, Abu Yazid Bistami. Ada juga kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tapi yang popular selalu kata Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan Imam Ghazali. Jadi ini yang modul yang mereka buat. Supaya nak kenalkan kat kita, where are you now? Kita pergi hotel kan. Kadang-kadang dekat pintu bilik tu dia ada rajah floor plan. Ditulis anda di sini, kan? Kalau kita boleh nilai lah diri kita kan. Nilai dengan jujur lah. Kita boleh kata-kata kita di sini. Di mana? Mungkin di mulhimah, mungkin di lawamah, dan mungkin berada dengan yang paling teruk nama dia amarah. Nilailah, kita nilailah. Itu Sayyidina Umar kata, engkau hisap diri engkau sebelum nanti engkau akan dihisap di hari akhirat. Kita nilai. Lepas tu ulama-ulama tulis ni supaya apa? Kita menilai diri kita. Apa ciri dia? Mulhimah ni atau muhammah ni, dia tak ada cinta dunia dah. Ini satu ciri yang pertama. Dia tak ada cinta dunia. Dia tak seronok dengan dunia. Dia tak keluar suara. Itu hidup Man. Tak apalah. Dengar suara saya, dengar kan? Okey. Online dengar lah ni. Offline ni. Mat sini padam. Okey. Dia dah tak ada satu cinta. Nama dia cinta dunia.
Dulu masa dia amarah, dulu masa dia lawamah, kalau dia tengok kereta-kereta, dia tengok Lamborghini mata tak berkelip. Kalau dia tengok Superbike wah, dia kata. Walaupun tak dapat miliki tengok dapat bergambar rasa seronok. Seronok dapat bergambar pun seronok itu masih lagi nama apa tu? Lawamah. Kata kalau aku dapat lah, dia kata, Lamborghini aku pergi kerja, aku parking kat parking menteri tau. Hajar parking menteri je parkingnya. Dapat pinjam satu hari cukup lah. Dapat pinjam satu hari cukup lah. Tori adik saya datang rumah, dia pakai kereta company. Dia pakai BMW. Dia kata, kau tak pakai kereta ni, kau bagi aku pinjam. Nak pergi masjid. Tu macam lawamah tu. Patutnya tengok tu biasa je lah. Bukan kata seronok. Tengok, mahal kereta ni. Gitu-gitu je lah. Bila dah ada macam itu tanda dia dah masuk satu grup. Grup pemilik nafsu mulhimah. Kalau ada grup tu best pemilik nafsu amarah. Dalam tu mengumpat, bergaduh, cerita bangga. Malam tadi dia orang pergi masjid, aku pergi disco. Tu grup nafsu amarah. Jangan masuk grup ni. Left, cepat. Left. Dia dah mula merasa qanaah dengan kurniaan Allah. Dia dah mula rasa, Alhamdulillah Allah bagi aku ni, dah cukup lah ni rezeki ni. Lepas tu, kita dah baca dulu kan. 6 tanda Allah terima taubat manusia. Ingat tak? Satu, apa tanda dia? Dunia melihat dunia yang sedikit terasa banyak. Tudung ada 5 helai je kat rumah. Dengan pakai ni 6 helai. Dah rasa menderita dah. Suami kata, jomlah beli tudung raya. Dah lah bang, saya dah menderita bang. Tudung saya 6 helai. Macam perempuan sini lah. Dah lah bang, menderita dah cukup lah bang. Saya tak nak dihisap di akhirat. Tudung saya 6 helai bang. 6 helai tau, 6 helai. Saya kalau boleh ni sebab abang hadiah. Kalau tidak saya tak nak bagi pada orang miskin je. Kenapa? Dia rasa dunia ni banyak sangat kat dia. Merimaskan dia. Itu tanda Allah terima taubat. Lagi apa? Dia melihat akhirat ini, akhirat yang banyak itu sedikit. Kan? Kita kata dulu kan. Kita apa ni? Tanbihul ghafilin. Dia lihat akhirat ni banyak. Dia semayang tarawih 20 rakaat. Dia rasa sikit lagi ibadah dia. Dia kata Quran 5-6 kali dalam bulan puasa. Dia kata sikit lagi. Aku tak banyak beramal. Dia rasa gitu. Ini baca 3 muka surat satu hari. Bila dah habis Ramadan dapat 3 juzuk. Dah rasa macam wali boleh terbang pergi pejabat dah. Betul? Tu tanda apa? Tanda Allah tak terima taubat. Allah takut dan cakap. Dia opposite. Lepas tu orang terima taubat ni dia dah berada paling kurang di mulhimah. Dia rasa cukup dengan kurniaan Allah. Dia rasa dah banyak dah. Dah banyak dah. Dah banyak. Nombor 3, dapat lahirkan rasa tawaduk dalam diri. Dia dah rasa rendah diri dah. Dah mula rasa rendah diri. Dulu masa amarah cakap besar, lawamah tu cakap tinggi. Kalau aku tak ada surau dia lama tutup dah. Dia dah. Dulu tak pernah datang surau pun. Amarah. Lepas tu mula datang surau. Orang maghrib 7.30 dia datang pukul 6.30 dah sampai. Lepas tu marah-marah AJK. Mana AJK tak buat kerja ke? Bagi ke kunci. Bagi dia kunci. Dia pun buka surau 6.30. Lepas tu dia marah-marah. Kalau aku tak ada, surau ni dah melingkup dah. Ni bahaya tau. Ini selalu berada di lawamah. Dulu guru saya bagi contoh ni tau. Dia bagi contoh ni. Orang lawamah ni kau jangan tahan dia beramal. Dia mengamuk ni. Dia mengamuk. Surau nampak buka dia mengamuk seorang. Itu lawamah. Surau nampak buka kita tolonglah buka. Lepas tu diam-diam lah. Betul tak? Jangan cakap banyak. Diam-diam. Mesti ada rasa rendah diri dengan Allah. Rendah diri. Itu nama dia tawaduk. Ingat minggu lepas surah Al-Ahzab ayat berapa? Yang saya sebut minggu lepas. Al-Ahzab ayat 35 kan? Ingat 10 golongan yang mendapat keampunan dan pahala yang besar. Ingat tak? Baru seminggu dah tak ingat. Kalau PKP balik ni Datuk agaknya 6 bulan aku datang habis benda semua gugur dah, habis lupa dah. Harap-harap tak lagi dah PKP Masjid surau tutup lah. Tu yang paling sedih
Saya ngajar balik kan, orang dah mula tanya balik bab-bab lama tau. Sebab apa dah lama tak dengar. Semua lupa. Itu satunya menyedihkan. Bila nak meningkat, kau asyik tanya bab air je kan. Bila nak meningkat, dah lah banyak benda tak belajar lagi. Itu yang 10 perkara ingat kan. Orang Islam, orang beriman, orang taat, orang benar, orang suka sedekah, orang merendah diri dengan Allah. Orang yang banyak menyebut nama Allah. Lagi apa? Orang yang sabar. Lagi satu apa? Orang yang berpuasa kan. Nampak tak? Dalam tu ada orang yang rendah diri dengan Allah. Rendah diri itulah nama dia tawaduk. Kita diajar hari-hari Malam tarawih pun diajar juga. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebelum tarawih, Bilal baca apa? Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Betul lah. Itu kalimah rendah diri. Tak ada daya upaya aku, wahai Tuhan, untuk aku semayang. Untuk aku taat. Kecuali hidayah, taufik yang kau beri pada aku. Itu lahir dari tawaduk dan diri tu. Lagi apa? Nanti sambung. Minggu depan, kita habiskan sampai mutmainnah. Jadi minggu depan nanti kuliah yang terakhir untuk nafsu lah. Untuk puasa lah. Nanti bila Syawal nanti, Man ke Murtada ke, bagi tahulah bila nak start. Jangan lama sangat sampai raya haji. Ustaz, kami raya sampai raya haji. Kalau raya haji tak payahlah belajar. Lama benar nak mula-mula. Sementara tak jadi apa-apa, PKPP ni apa benda ni, kita belajarlah. Bila ada masa ni kita belajar. Tak tahu nanti. KKR dia pun tak tentu. Blok G dah tutup dah. Patutnya 5 bulan ni tazkirah Blok G. Dah keluar surat pula. Sampai 8 Mei tak boleh. Jadi siapa yang ustaz-ustaz sampai 8 Mei tak dapat. 2 minggu. Tak apalah. Itu peraturan yang kita kena patuh lah. Patuh. Moga-moga Allah beri kita kekuatan hati untuk terus belajar dan ada rasa faham. Bila dapat rasa faham, itu signalnya Rasulullah bagi. Bila Allah nak seseorang itu jadi baik, tu signal tu yang bagus tu. Kalau Allah nak, orang lain tak tahan. Ini kita kena yakin. Maka diberi faham pada dia akan agama. Tu kita kena rasa gitulah. Dapat syukur, kata ya Allah, terima kasih kau nak aku jadi baik. Aku yang lalai wahai Tuhan. Cakap begitu. Okey, cukuplah pagi ni. Moga Allah rahmati kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala syafi'il anbiya wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf pasti banyak kurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.